أرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Oke, pagi ini kita selawat Al-Fatih nah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma أنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، ومقداره العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فيا عباد الله. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang Allah rahmati, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindui. Berbanyak-banyak kita rafa'kan sembah puja dan puji kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberi, atas kecukupan yang sepenuhnya, atas segala kesempurnaan, kesihatan, kepribadian, keimanan, keihsanan dan juga keislaman yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Atas segala kesempurnaan ini, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih yang tak terhingga. Masih lagi dipanjangkan usia, masih lagi dianugerahkan kesihatan. Syukur sangat-sangat kita dalam suasana dunia yang semakin mencabar. Kita Allah Ta'ala pilih untuk duduk dalam era yang penuh dengan ujian ataupun disebut akhir zaman ini era pandemik yang cukup menikam jiwa apabila hari demi hari kita menerima kematian demi kematian demi kematian daripada saudara-saudara kita, daripada umat-umat manusia sama ada dalam dan luar negara dan seluruh pelosok rantau dunia masing-masing membicarakan tentang pandemik yang amat berbahaya ini. Kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan Allah dan hari akhirat menerima ujian ini dengan hati yang penuh redha, dengan jiwa yang kuat, kental dan serta bertawakal kepada Allah, di samping mengiringi ikhtiar dan juga usaha untuk kita meneruskan kehidupan seperti mana yang telah pun Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Dalam kesyukuran kita yang tak terhingga ini, di antara salah satunya rasa syukur kerana Allah Ta'ala telah pun mengirimkan kuman ini pada era 20-an. Tahun 20-an. Tahun milenium, maaf saya silap sebut. Tahun milenium. Seandainya kalau Allah Ta'ala kirimkan ujian ini pada tahun 80-an dulu. Yang ketika itu kita tidak ada telefon. Tak ada telefon tangan, tak ada handphone. Amat sukar ketika itu untuk kita terus berhubung, untuk kita terus berkuliah. Kita nak belajar dekat mana kita tak boleh. Anak-anak kurung di rumah tak boleh nak belajar. Guru-guru tak boleh nak belajar, tak boleh nak bekerja. Tapi apabila Allah Ta'ala datangkan teknologi yang canggih ini, Allah Ta'ala iringkan juga dengan sedikit ujian untuk kita guna pakaikan dengan penuh rasa kesyukuran. Kita guna pakaikan teknologi ini, iaitu satu teknologi yang boleh kita berkuliah, beribadah, sama-sama berjemaah membaca surah Yasin, membaca doa dan sebagainya, mentadabur Al-Quran, mentadabur kitab-kitab Allah. Seterusnya mendalami hadis-hadis dalam era milenium. Kalaulah kita bayangkan, kalau kata 20 tahun yang lalu, apa akan jadi pada kita ketika itu? Itu kata walau dalam keadaan mana, kita tetap bersyukur, berterima kasih pada Allah. Dia bagi kita susah, dia bagi kita senang. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sebab tu dalam Al-Quran bila dia ulang akan 2 kali. Ada 2 surah yang dia ulang 2 kali. Sungguhnya bersama dengan susah itu ada senang. Bersama dengan susah itu ada senang. Yakinlah pada apa yang Allah Ta'ala janji. Sebab Allah Ta'ala tidak pernah memungkiri janji. Setiap kali dia bagi kita susah, dia bagilah kesenangan. Dia bagilah kemudahan. Kita pegang pada kalimah itu. Sebab kita tahu Allah tak pernah memungkiri janji. Jauh lagilah Allah nak berdusta. Baik. InsyaAllah dalam suasana yang semakin mencabar ini, kita masih terus boleh berkuliah. Terima kasih ya Allah, kita masih terus boleh berkuliah. Yang mana kita akan sambung pagi ini surah Mutaffifin yang telah pun kita tadaburkan 2 minggu yang lalu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala
telah pun menceritakan dalam surah Mutaffifin ataupun disebut dengan orang yang curang atau pengecoh. Curang atau pengecoh. Ya, sedikit selingan ataupun ringkasan daripada surah Mutaffifin walaupun kita dah baca, namun tak salah untuk ingat memperingati sesama kita, iaitu surah Mutaffifin ini surah yang mengandungi 83 surah yang ke-83 dalam susunan Al-Quranul Karim, yang mana surah sebelumnya, surah yang ke-82 telah pun kita sama-sama baca, iaitu surah Al-Infitar. Kedua-dua surah ini mempunyai sedikit kaitan. Kalau kita ingat dalam pada ayat yang disebut innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu hubungan mereka. Dalam surah Infitar Allah Ta'ala sebut innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang buat baik itu akan berada dalam kenikmatan, wa innal fujjara lafi jahim, dan sementara orang yang melakukan kejahatan itu akan berada dalam jahim. Dalam surah Mutaffifin Allah Ta'ala akan cerita tentang na'im, Allah Ta'ala cerita tentang jahim. Itu hubung kait kedua-dua surah ini, kenapa yang disusun oleh ulama mufassirin agar mereka duduk berdekatan, kerana mereka saling kait mengait di antara satu sama lain. Dan yang mana surah Mutaffifin ini yang telah terdahulu kita sebutkan, ianya bersifat wail. Kalam pertama Allah Ta'ala mulakan dengan hampuk terus, maki celaka terus. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Al-Khabir, Maha lemah lembut Al-Latif, tidak pernah memulakan kalam dengan terus marah. Sebaliknya Allah Ta'ala akan mulakan dengan puji-pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanah. Tabaraka, maha berkat Allah. Ar-Rahman. Tetapi apabila Allah Ta'ala mulakan dengan celaka, fawailul lil musaffifin, fawailul lil mutaffifin, maka celakalah, neraka willah bagi orang yang mengecoh dalam timbangan ataupun yang curang dalam timbangan. Dan satu lagi, wailul likulli humazatil lumazah. Dalam 114 surah, hanya 2 surah ini saja yang dimulakan dengan satu bentakan, satu makian daripada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mana tidak menjaga perhubungan sesama makhluk. Kalau kata wailul likulli humazatil lumazah, Allah Ta'ala letakkan satu tohmahan, satu makian untuk kita apabila kita ni duduk tohmah orang saja. Kerja duduk mengumpat, mengeji orang. Dan Mutaffifin ni Allah Ta'ala letak satu lagi makian, satu lagi kecelakaan, kebinasaan untuk orang yang mengecoh dalam timbangan, sama ada timbangan perniagaan ataupun timbangan kehidupan. Yang di sini Allah Ta'ala nak tekankan kepada kita, kenapa hanya 2 surah ini sahaja yang Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan wail. Kalau ditanya pada kita wail ni apa, banyak perincian dia tentang wail ini. Setengah ulama mufassirin mengartikan dia dengan perkataan celaka atau binasa. Kalau kata kita nak letak bahasa yang lebih kasar, mampuslah hampa. Pakailah hampa, mampulah hampa. Okey. Ataupun sebahagian juga ulama meletakkan dia adalah nama salah satu daripada nama-nama neraka yang disebut sebagai neraka wail. Wail ini adalah satu nama lembah. Lembah yang paling panas. Lembah api. Lembah api. Bila disebut sebagai lembah, kita mungkin kadang-kadang terbayang lembah itu adalah air. Ini adalah lembah api. Satu kawah yang amat besar, yang menggelegak, yang mendidih. Untuk siapa? Allah Ta'ala sebut humazatil lumazah dan juga mutaffifin. Jadi jikalau kita tidak mahu berada di dalam lembah neraka yang amat panas ini, maka kita elakkan daripada menjadi seorang pengeji, pengumpat, pencela dan sebagainya. Dan juga kita elakkan diri daripada menjadi orang yang mutaffifin. Mutaffifin ini bukan hanya terletak kepada penjual sahaja, penjual semata-mata, tetapi kepada orang yang berhak ke atas yang lain.
Maksud dia berhak ke atas yang lain. Hak seorang isteri kepada suami, hak suami kepada isteri, hak jiran kepada jiran, hak ibu kepada anak, hak anak kepada ibu, hak kawan kepada kawan. Itu yang dimaksudkan dengan mutafifin ni. Iaitu pembahagian hak kita sesama makhluk. Hak manusia kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kita masing-masing mempunyai hak. Jadi Allah Ta'ala tekankan tentang hak ataupun kebenaran yang patut kita berikan. Okey, baik. Itu sedikit ringkasan daripada surah Mutaffifin yang mana insya-Allah hari ini kita akan sambung daripada surah Mutaffifin ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Sadaqallahul Azim. Kita berhenti dulu pada ayat yang ke-17 insya-Allah. Baik, kita cuba sama-sama untuk mentadaburkan daripada ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah begitu, kerana sesungguhnya tulisan orang-orang yang durhaka itu ada di dalam sijjin. Ini artinya dia kata, jangan ditempuh jalan curang tu. Apa hubung kait dengan ayat yang pertama? Janganlah ditempuh jalan curang tu. Jangan kamu menipu sesama sendiri. Jangan kamu mengecoh sesama sendiri. Jangan kamu merampas hak sesama sendiri. Jangan buat. Kalau kita mempunyai satu amanah yang diberikan kepada kita, jaga amanah itu dengan sebaik mungkin. Kalau kita diberi kepercayaan untuk menyimpan sesuatu barang, jaga kepercayaan yang diberi kepada kita itu. Jangan sampai kita mengkhianati. Bila kita mengkhianatinya, kita jadi mutaffifin. Kalau kita seorang sahabat yang dipercayai oleh sahabat lain, contoh kata dia suruh kita menyimpan rahsia dia, jaga hak seorang sahabat itu. Kemudian kalaulah kita mempunyai jiran, dengan tak kira sama ada jiran kita itu Islam ataupun tidak. Jadi jaga hak kejiranan sesama kita. Kita nak jaga rumah kita saja bagi bersih. Kita tolak sampah ke rumah dia. Kita buang najis ke arah rumah dia. Itu adalah hak jiran sesama jiran. Jangan jadi macam tu, kata Allah. Kalla. Jangan macam tu. Allah Ta'ala tak bagi. Kalau nak buat macam tu, wailah kamu, celakalah kamu, lembah nerakalah kamu. Jadi dia kata, kalau ni maksud jangan buat macam tu. Kerana apa dia kata? Kerana sesungguhnya dia kata orang yang curang, orang yang mengecoh dalam kesukatan timbangan, orang yang merampas hak orang lain, yang menzalimi orang lain itu, iaitu dia kata, mereka sesungguhnya akan ditulis. Segala perbuatan itu akan ditulis. Segala kelakuan, kecurangan dan kezaliman yang dilakukan itu sesungguhnya semuanya akan ditulis di dalam sebuah kitab. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tulisan orang-orang yang derhaka itu fi sijjin, akan berada di dalam sijjin. Sijjin ini iaitu satu tempat simpanan. Satu tempat simpanan untuk orang-orang yang derhaka. Simpanan apa ni? Simpanan amalan
tulisan. Apa juga yang kita lakukan, yang kita perbuat hari ini, semuanya telah pun dicatat, ditulis secara terperincinya oleh malaikat kiraman katibin tanpa meninggal satu pun. Nah, tak tercicir satu peristiwa pun. Semuanya dirakam. Setiap saat yang berlalu dalam kehidupan kita dirakam. Nah, kebaikan dan juga kejahatan ditulis dengan begitu terperinci. Kalau kita tengok daripada surah Kahfi ayat yang ke-49, Allah Ta'ala sebut manusia pada ketika itu, nah, wa yuqalu, mereka akan bertanya apabila dapat kitab marqum ni, kitab pada tangan masing-masing, nah, masing-masing akan buka kitab. Buka kitab ni, buka lembaran kita masing-masing. Tanya, nah, malihazal kitab ni, buku apa ni? Nah, buku apa ni? Ya Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, sampai tak tertinggal, tak tercicir satu pun dosa hak yang saghiratan, yang paling kecil pun dia tulis juga. Hak paling halus. Sampai kita ingat benda tu benda biasalah, tak buat mana sangat pun. Aku cuma jelin saja dekat dia. Ha. Bukan buat apa jelin saja kot. Bukan buat apa jelen saja kot. Bukan buat apa jegir saja kot. Nah, bukan buat apa tak senyum saja kot. Ha. Itu juga akan menjadi tulisan la yughadiru. Tak tercicir. Tak tertinggal walaupun soghir. Dosa yang paling kecil. Apatah lagi wala kabiratan, kata Allah. Nah, tulisan yang besar-besar semua akan ditulis yang besar-besar. Lagi banyak. Apa ni? Buku apa ni? Illa ahsaha. Semuanya ditulis. Ni buku apa ni? Wa wajadu ma'amilu. Semua akan didapati apa juga yang kita buat. Hadirah. Hadir ketika itu. Ada dalam buku tu. Nah, buku tu yang dikeluarkan daripada sijil. Yang dalam nama tempat simpanannya. Nama tempat simpanan sebuah buku. Wallahualam. No? Entah macam mana rupa. Mungkin kalau dalam pemikiran kita, kita bayangkan sijil ini satu perpustakaan. Tapi kata Allah, wa ma adraka ma sijil. Allah Ta'ala tanya. Hampa nak tahu tak? Wa ma adraka. Kamu tahu tak? Kalau dalam bahasa yang kita mudah faham, hampa nak tahu ke? Hampa nak tahu tak? Apakah yang dimaksudkan dengan sijin tu? Kitabun marqum. Kata Allah. Itu kitab yang telah tertulis. Kitab yang telah tertulis. Tulis tentang amalan-amalan kejahatan kita. Seluruh amalan. Seluruh pekerjaan yang kita buat jahat. Yang kita buat maksiat. Yang kita buat zalim. Kesemuanya dikumpulkan. Lalu disimpankan di dalam satu tempat simpanan. Yang dinamakan sijin. Dan amalan kebajikan tak simpan dalam tu. Disimpankan pada satu tempat yang bernama Illiyin. Kita akan jumpa ayat seterusnya Allah Ta'ala cerita tentang Illiyin. Hari ini, ayat ini dia cerita tentang sijin ni dulu. Yang dikatakan tempat menyimpan ataupun peti simpanan orang-orang yang melakukan fujar. Yang ni orang yang melakukan fujar ni penderhakaan. Melakukan penderhakaan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun sesama makhluk. Maka mereka itu akan masing-masing dapat membaca kitab mereka. Yang mana kalau kata dia mai pun daripada tempat panah. Dia mai kepada kita pun kita akan panah. Kita angkat periuk yang panah, periuk besi, belanga besi. Kita angkat daripada panah. Apa akan jadi? Kita pegang, kita akan menggunakan kain dengan lapisan yang tebal agar tangan kita tak cedera. Ini kan pula satu kitab yang memang duduk dia di dalam satu lembah. Lembah sijin. Satu tempat simpan yang amat dahsyat. Begitu berat. Begitu panas. Begitu azab. Mai kita kena pegang juga. Bukan hati nak ambil. Tangan yang mencapai. Sambil menjerit kesakitan. Buka membaca satu persatu. Sambil kata celakalah aku. Menyesalnya aku. Penyesalan yang takkan pernah habis, penyesalan yang takkan pernah selesai di atas perbuatan-perbuatan yang pernah kita buat. Dan yang ketika mana itu
Apabila dapat suratan ni, masing-masing menyesal. Awallah tangan kiri pergi ambil. Kenapa kanan tidak mencapai? Itu yang disebutkan sebagai kitabun marqum. Kitab yang telah tertulis. Maka keadaan itu kata Allah, wailun yawma idzil lil mukazzibin. Celakalah hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sambung ayat ke-11. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, iaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Sambung terus ayat yang ke-13. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kata Allah Subhanahu wa taala lagi pada ayat yang ke-12, dan tidaklah mendustakan akan hari itu kecuali orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang berdosa. Baik. Kenapa saya baca secara berturut-turut ayat ke-10, ayat ke-11, ayat yang ke-12. Okey, kita sama-sama tengok pada ayat yang ke-10. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Fokuskan pada satu kalimah mukazzibin. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Tanda saat mukazzibin tu pada ayat kalimah yang terakhir. Kemudian pada ayat yang ke-11, allazina yukadzibuna biyaumiddin. Tanda pada perkataan yukadzibuna. Tanda dekat situ. Yukadzibuna. Okey, kemudian pada ayat yang ke-12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asin. Tanda pada perkataan yukadzibu. Sekali lagi. Baik, semua jumpa insya-Allah. Saya kata kenapa saya minta para ukhwah sekalian highlight pada perkataan lil mukadzibin, yukadzibuna, yukadzibu. Kerana ketiga-tiga perkataan ini adalah perkataan yang sama. Bermakna Allah Ta'ala ulang 3 kali dalam surah Mutaffifin pada perkataan mukadzibin. Mukadzibin ini datang daripada fi'il madinya kadzaba, yukadzibu. Kadzaba, yukadzibu, mukadzibin. Yang mana yang bermaksud dusta. Dusta ni pembohong. Penipu. Kemudian ayat yang ke-11 Allah Ta'ala sebut lagi. Orang yang berdusta lagi. Orang itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ayat yang ke-12 Allah Ta'ala sebut lagi. Dan tidaklah mendustakan akan hari itu kecuali orang-orang yang melampaui batas. Iaitu dan orang-orang yang asim. Orang-orang yang berdosa. Kenapakah kepada tiga-tiga ayat ini Allah Ta'ala mengulang sebanyak 3 kali tentang perkataan pendusta? Kerana sesungguhnya punca bagi segala maksiat, punca bagi segala kejahatan bermula daripada pendusta, penipu, pengecoh. Itu adalah punca bagi segala kejahatan. Sebab itu, ada seorang sahabat Rasulullah yang baru nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah cara untuk aku kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benar taubat? Rasulullah berpesan pada dia, jangan menipu. Jangan menipu. Dalam hal ehwal apa juga, kita tengok penipuan ataupun pendustaan ini boleh kita lakukan di dalam kita cara bercakap. Yang pertama, apabila berkata-kata dia berdusta. Apabila berjanji dia mungkir. Kita tak boleh berjanji dengan dia tu, dia suka pembohong. Dia janji begini-begini tapi dia buat begian-begian. Apabila beribadat, dia juga berdusta dalam beribadatnya. Ada pada bahagian-bahagian ibadatnya yang tidak sempurna. Dia sempurnakan sengaja, curi-curi sempurnakan. Contohnya, ketika mana yang saya nak tekan sangat, berwudu, waktu yang selalu menjadi pengecoh penipu ni, iaitu pada bahagian basuhan daripada hujung jari kita sampai kepada siku. Kena tengok waktu kita basuh. Sebab tu bila kita basuh tangan daripada hujung jari ni sampai ke siku, lebihkan, gosok pada bahagian ni. Biasanya bila kita jurus macam tu, kita tak nampak pada bahagian sini. Tak sampai. Tak sampai. Saya pernah berjumpa dengan seorang dah dewasa dah. Kawan-kawan sama sekali dengan kita juga
ketika mana berwuduk, waktu dia basuhan sampai ke siku tu, pada bahagian sampai ke siku, rupanya ayak tak kena. Dia kata, bila saya beritahu, bahagian ni tak kena ayak, saya cakap. Kecil ya, lengan dia bukanlah sebesar lengan saya ni lah. Kecil saja. Dia kata lah, tak kena ke selama ni dia tak pernah tengok. Saya kata, bila kita tak tahu maka tak mengapa. Tapi bila dah kita tahu, kita kena jaga pada bahagian tu. Dan apa jadi kalau kata selama-lama yang kita tak tahu. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampun. Jikalau tidak, wuduk kita tak sah, sembahyang kita tak sah untuk tempoh beberapa lama. Ada yang ambil wuduk pakai cincin-cincin. Itu mukadzibin. Orang yang menipu. Bersolat. Begitu juga dalam solatnya. Pada bacaannya. Juga menipu. Kenapa dia menipu? Baca tak betul. Tak mau pergi belajar. Menipu. Itu dipanggil sebagai menipu. Sebab dia tak menunaikan hak ke atas diri dia sendiri. Dalam dia bersedekah, dia juga menipu. Hanya sekadar untuk nak tunjuk dekat orang. Kata dia ni orang yang berada. Dia ni orang yang pemurah. Maka itu juga menipu. Dia menipu diri dia. Dengan harapan dia nak tipu Tuhan dia. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala kita sama sekali tidak boleh menipu. Jadi pada ayat yang 10, 11, 12 ni Allah Ta'ala nak cerita tentang perangai orang menipu. Jikalau kamu menipu, maka celakalah kamu. Celakalah tempat kamu. Kerana punca bagi segala maksiat, punca bagi segala kejahatan, berpunca daripada menipu. Itu yang disebutkan. Bila dia cakap, dia menipu. Bila dia buat ibadat, dia menipu. Dalam beramal, dia menipu. Dalam puasanya, dia menipu. Maka celakalah bagi mereka. Yang mana Allah Ta'ala sebut, ayat yang kedua ni, bukan sekadar wail itu ataupun kecelakaan itu bagi orang yang mendustakan secara percakapan. Begitu juga orang yang mendustakan pada Yaumiddin. Apa yang dimaksudkan dengan Yaumiddin ni? Hari agama, hari akhirat, hari pembalasan, hari kiamat. Maksud yang dikatakan ni mereka mendustakan dengan hari kiamat ini tak takut buat dosa. Dia buat dekat orang macam-macam. Islam. Beriman dengan rukun iman sampailah beriman pada hari kiamat. Tapi dia buat juga kejahatan. Orang ni yang kata Allah Ta'ala, dia dusta. Mulut dia kata dia takut kiamat. Tapi perbuatan dia buat juga dekat orang. Mulut lidah dia kata juga dekat orang. Perbuatan dia buat juga dekat orang. Ini kata Allah, dia berdusta. Dia kata dia takut. Dengar orang cerita tentang kiamat. Takutnya. Takutnya. Tapi bukan main pada tindak tanduk dia. Tanpa rasa bersalah. Dia menzalimi orang lain. Tanpa rasa bersalah. Dia melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Hang kata, hang takut. Ini dusta. Sebab itu apabila ditanyakan kepada seorang ulama berkenaan dengan apakah hukum orang yang bersolat tetapi tidak menutup aurat. Orang itu orang yang berdusta. Untuk apa dia bersolat? Sebab dia hamba Allah. Dia takut pada Allah. Bila dia takut pada Allah, kenapa tak tutup aurat? Yang tu tak takut pula. Itu orang berdusta namanya. Yang kata hang takut ke Allah. Bila takut ke Allah ni bukan takut sejemput-sejemput. Kena takut pada keseluruhannya. Jadi kena bertakwa, kena jaga. Bermakna dia tak kisah, tak apa, tak tutup aurat pun. Iman itu letak di hati. Bukan macam tu cerita dia. Cerita dia, masalah dia kamu sedang melakukan pendustaan. Pendustaan terhadap diri kamu sendiri. Pendustaan. Adakah hidup ini akan selama-lamanya? Tak, kita akan mati. Sampai masanya Allah Ta'ala panggillah kita. Tak kira usia berapa pun. Sampai masanya Allah jemputlah kita. Kembalilah kita ke hadrat Allah. Kembalilah kita ke rahmatullah. Sama ada kita tak suka, siapa suka nak mati. Siapa pun tak mau. Kalau boleh nak hidup selama-lamanya. Tetapi ketika mana kamu melakukan kemaksiatan, kejahatan, tak kira lah kemaksiat itu sama ada kita buat ke orang ataupun kita menzalimi diri kita sendiri, maka itu dipanggil kita menipu. Kita menipu. Dan kata Allah Ta'ala lagi, tidaklah dia mendustakan akan hari itu kecuali orang-orang yang melampaui batas. Mu'tadin. Mu'tad, asim. Ada dua perkataan.
Mu'tadin ni maksud orang yang melampaui batas. Asim ini bermaksud berdosa. Maka ulama membahagikan kepada dua. Mu'tadin satu, asim satu. Mu'tadin ini bermaksud dosa yang dilakukan oleh af'al. Dosa yang dibuat oleh perbuatan. Kita sebut, kita ni ada dua dosa yang paling dekat dengan kita, yang paling kita nampak nyata, iaitu af'al, perbuatan, dan juga aqwal, perkataan. Lagi satu, qalbi, iaitu hati. Ketiga-tiga dosa ini, yang nampak nyata ialah mu'tadin dan juga asim, iaitu perbuatan dan juga perkataan. Perbuatan kita sama ada kita berbuat sesama kita. Kita menzalimi, kita menginayai dia. Apa juga perbuatan yang kita buat. Kita tulis satu tulisan yang berbau fitnah. Berpunca daripada perbuatan jari kita. Kita type sesuatu yang dia tak kata. Ataupun kita baca satu artikel yang berbau fitnah. Lalu dengan jari kita, dengan af'al kita, dengan perbuatan kita, kita post. Kita hantar pergi kepada satu grup. Kena grup yang ramai, yang banyak. Kata grup macam grup kaum muslimah ada sampai 200 lebih ni. Semua pakat baca. Maka tersebarlah fitnah kita kepada 200 lebih. Dan 200 lebih itu ambil 5 orang sudah sebar. Maka tersebar daripada af'al. Daripada perbuatan kita. Itu dipanggil mu'tadin. Mu'tadin ni orang yang melampau. Dalam perbuatannya. Melakukan dosa. Melakukan maksiat, melakukan kesalahan dan kecurangan dengan perbuatan dia, mu'tadin. Dan asim, Allah Ta'ala maksudkan asim di sini iaitu aqwal. Apa dia aqwal? Perkataan. Daripada mana datang perkataan? Daripada lidah. Kita boleh jadikan lidah kita itu sebaik-baik amalan, iaitu dengan sebaik-baik perkataan. Sebab itu kita hanya diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pada dua pilihan saja. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata sesuatu yang baik. Kalau tak boleh, diam. Dua pilihan saja. Falyaqul khairan aw liyasmut. Cakap benda yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap yang baik, duduk diam-diam sudah. Terus kata apa? Kalau tak reti, duduk diam. Dengar. Kalau kata boleh pakai, terima pakai. Kalau dah kata, dah tak tahu, buat pandai-pandai tahu. Kemudian buatlah cerita yang bukan-bukan. Inilah yang Allah Ta'ala maksudkan dengan asim. Orang yang macam ni, maka tempat duduk dia di mana? Wail. Celakalah kamu. Celakalah hampa. Na'udzubillah ya Allah. Bimbang kita bimbang seandainya kita termasuk di dalam mu'tadin asim. Ini perbuatan yang selalu ada. Okey, katalah kita hari ni kita dikurung di rumah masing-masing. Dalam kurungan kita di rumah ni, mungkin kita tak jumpa dengan kawan-kawan, kita tak jumpa dengan orang, kita tak boleh melakukan mu'tadin asim ni. Boleh, boleh kita buat kan? Kita buat melalui perbuatan, iaitu kita type sesuatu, kita sebar sesuatu yang buruk, yang jahat. Itu dipanggil sebagai mu'tad. Jangan perhati tu elok-elok. Sebarkan sesuatu kebaikan apabila orang baca, timpa di hati dia, masuk dalam hati dia, dapat kebaikan padanya. Begitu juga dengan asim perkataan yang kita kata, kita cakap ke, ataupun yang kita tulis. Dua sekali dosa tu. Dah tulis, kemudian kata-kata di dalam tulisan sedemikian. Maka inilah yang Allah Ta'ala maksudkan, celakalah kamu. Celakalah kamu pada dua perbuatan ini. Pertama, untuk orang yang melampaui batas. Yang kedua, untuk orang yang berdosa. Dan kedua-dua mu'tadin asim ini berlaku daripada satu sifat yang paling besar, iaitu kadzaba yukadzibu. Dusta. Berpunca daripada menipu. Suka menipu. Tak kira lah dia tipu, sama ada mulut dia yang menipu atau perbuatan dia yang menipu. Kita ni, kita semayang seorang-seorang. Kemudian, apabila kita rokok, tengok kain kita terselak nampak kaki. Tak apa, orang nampak. Kita yang nampak. Bukan orang nampak, kita nampak. Tapi kita jangan tipu diri kita.
Allah nampak. Kamu dah terbuka aurat. Apabila kamu terbuka aurat, apa berlaku? Batal. Nah, atas sebab-sebab tertentu lah. Kan, itu kita kena belajar bab fiqh lah. Nah, ada yang tak batal terbuka aurat, ada yang tak batal. Ada terbuka aurat yang batal. Nah, ada yang berdarah tak batal, ada yang berdarah batal. Itu kena belajar fiqh lah. Ni belajar tak mau apa tak mau. Itu yang jadi kadzabah, jadi pendusta. Jadi pendusta dengan sebab apa? Tak tahu. Macam apa? Han tak tahu sebab Han tak mau belajar. Mendustai diri sendiri. Dia kata dia tahu dah. Dia duk pembohong diri dia sendiri. Nah. Itu yang disebut oleh Allah. Pada 3 ayat ini diulang berturut-turut ni. Nah. Diulang berturut-turut. Cuma pada ayat yang ke-10. Isim fa'il. Nah. Pada ayat yang ke-11. Fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' jamak. Nah. Pada ayat yang ke-12, fi'il mudhari' mufrad. Okey. Itu nahunya. Baik. Allah Ta'ala sebut, macam mana lagi orang yang muqtadin di sini? Idza tutla alaihi ayatuna, qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, dongengan-dongengan orang dahulu kala. Apabila dibacanya ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh baginda SAW, apa mereka jawab? Mereka jawab, ni semua dongengan. Ni cerita-cerita pemohong dulu-dulu kala. Nah, di zaman purba kala telah datang zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW telah datang rasul-rasul menyampaikan berita-berita ni tentang kehidupan, tentang asal kejadian manusia, tentang satu alam yang kekal sesudah mati, tentang hari pembalasan, iaitu tentang hari akhirat, telah pun dicerita oleh rasul-rasul terdahulu. Mai sampai kepada Nabi SAW, Nabi pun membaca tentang keadaan hal ehwal hari kiamat, kecelakaan yang menimpa dan sebagainya. Jadi dia pendengar Nabi duk baca, idza tutla ayatuna, apabila Nabi sedang membaca ayat-ayat Allah, ini wahyu-wahyu Allah, Nabi baca kepada puak-puak musyrikin ni. Apa dia kata? Ni cerita dongeng dulu-dulu ni. Ni cerita dulu-dulu dah duk cerita dah. Asatirul awalin. Tok nenek kami dulu pun duk cerita dah ni. Kan rasul-rasul yang terdahulu, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf, mereka juga menceritakan tentang satu kehidupan yang ada selepas kematian. Itu kita sebut sebagai hari kiamat dan hari pembalasan. Perkataan ni tok nenek kami pun duk cerita dulu. Ni lah cerita dongengan purbakala. Cerita rakyat, cerita dongeng rakyat. Walhal kisah tentang kehidupan selepas kematian itu adalah satu kisah yang benar. Satu kisah yang pasti. Bukanlah dongengan yang diperbuat oleh tok nenek moyang. Kan kita ada cerita rakyat dulu. Batu belah batu tangkup. Batu belah batu bertangkup. Saya ingat tu. Waktu saya kecil dulu, kalau kata mak saya cerita tentang batu belah batu bertangkup ni, menangis. Kita yang jadi budak-budak waktu tu akan menangis sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab takutlah. Saat lagi kerana mak tak dapat makan ni, dia pergi batu belah batu bertangkup. Dia pun nanti duk umpan kita. Tak mahu dengar cakap mak lah. Aku nak pergi dah kat batu belah batu bertangkup. Kita ni runtun tahan dia. Waktu tu kita percaya dengan cerita dongengan rakyat. Kan? Macam-macam lah. Kisah dongengan-dongengan yang kita baca, binatang-binatang yang berbicara. Dan itu kita terima dongeng. Tentang cerita kematian dan hidup selepas mati bukan dongeng. Tapi bagi orang-orang musyrikin ni, mereka kata ni lah cerita dongeng. Bila kata dongeng, orang tak percaya. Dengar Muhammad tu cerita pembohong. Dengar Muhammad tu cerita. Ni semua dah cerita dah. Zaman tok nenek moyang kita dulu, dah masing-masing cerita dah tentang ni. Dongengan yang dibuat oleh Muhammad. Dia duk pembohong. Ayat tu dia buat sendiri. Ini tuhmahan yang diterima oleh baginda SAW. Lalu Allah Ta'ala menjawab pada ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di situ ada satu hukum tajwid, iaitu saktah ataupun siktah.
Dua betul. Kalau sebut saketah pun betul. Kalau sebut siketah pun betul. Kalau nak sebut sukut pun betul. Apa bermaksud? Tenang. Tenang. Diam sat. Diam sat. Kalau kita tengok pada hukum tajwid, bal ra. Lam mati bertemu dengan ra. Lam dan ra ini kedua-duanya huruf yang mana makhrajnya adalah tempat yang sama, iaitu hujung lidah. Lam, ra. Apabila kedua-dua huruf satu makhraj, maka dia tak sebut dah bal, tetapi disebut bar. Bar kerana mereka sejenis tempat keluar. Tetapi pada hukum tajwid ayat yang ke-14 ini dia tak sebut barra. Disebut bal, dia berhenti seketika, disebut sebagai saktah ataupun siktah, diam saat, bertenang dekat situ. Kadar subhanallah. Tempoh dia subhanallah. Lama mana? Iaitu dengan cara berhenti yang lembut dan tahan nafas. Tahan nafas bukan sampai mati saat. Kalimah subhanallah hanya mungkin 2 saat atau 3 saat. Kalla bal rana ala. Berhenti dengan lembut. Tahan nafas ketika itu. Jangan curi nafas. Kalau curi, jadi pemurung. Kalla bal rana ala. Pendek lagu mana pun, tahan dekat situ. Kerana di situ adanya hukum saktah. Hukum saktah. Saktah di sini kenapa duduk tak duduk pada ayat ni Allah Ta'ala buat main saktah. Saya kita cerita kenapa ayat-ayat lain tak ada. Adalah dalam surah Yasin ada satu saktah ni. Kenapa dia bawa main sampai tak bernafas ni? Sampai dia suruh tahan nafas ketika ni. Iaitu kata Allah tidak sekali-kali. Kalau tu tidak sekali-kali. Tidak. Oh no. Tidak sekali-kali. Bal, bahkan. Berarti. Bahkan. Apa bahkan tu? Telah ditutup hati mereka itu oleh apa yang telah mereka usahakan. Ron. Hati mereka itu telah tertutup rapat. Dengan apa yang telah mereka perbuat. Apa yang mereka usahakan. Apa yang mereka kerjakan. Hati mereka tu dah tertutup rapat. Maka ulama' mufassirin telah pun mengartikan perkataan Ron. Ron ini apa? Yang Rasulullah SAW telah pun menerangkan bila sahabat tanya apa dia Ron ni. Kenapa disebutkan oleh Allah Ta'ala Ron, yang mana diberi erti tutup. Tutup setutup-tutupnya. Hati kita, apabila kita melakukan satu dosa, satu perbuatan yang jahat, maka akan bertitik satu titik hitam. Kita buat 2 titik, 2 titik. Kita buat 3 titik, 3 titik. Dan kita tahu kita ni bukan 2, 3 punya dosa buat. Berlambak-lambak. Sehingga menyebabkan hati kita secara keseluruhannya menjadi hitam. Hitam legam. Kemudian kita bersihkan dia. Bersihkan dia dengan cara bertaubat. Cara membersihkan hati iaitu dengan cara bertaubat. Buat pula. Buat hitam balik. Bertaubat. Buat pula. Buat hitam balik. Apabila selalu melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali tanpa rasa berdosa dan menyesal, maka dia lama-kelamaan dia menjadi Ron. Faham maksud Ron? Tertutup terus, tak boleh lah. Tak boleh nak buat apa. Dah duk pesan berkali-kali dah jangan buat. Dia buat juga benda tu. Pasal apa yang nak buat sangat-sangat. Bila dia kena, dia bertobat, dia tak mahu buat dah. Kemudian dia ulang. Dia ulang lagi. Kemudian dia kena. Dia bertobat, dia menyesal, dia tak mahu buat dah. Lepas tu dia buat pula. Okey, ini kita boleh tengok penagih. Bukanlah semua penagih. Waktu dia mula-mula kena tangkap dengan polis ni, dia janji dia bertobat. Lepas ni dia tak mahu buat. Lepas ni dia tak keulang dah perbuatan. Dia pun masuk dalam pusat serenti, keluar mai. Dia berjanji dia takkan buat. Tak dan sebulan dia buat pula.
Ambil benda yang sama, lakukan perkara yang sama. Kena tangkap, masuk dalam pula. So, keluar pula, buat pula, masuk pula, keluar pula. Itulah yang dinamakan ron. Hatinya tertutup dah. Sebab apa? Kerana dosa yang dilakukan berulang-ulang kali, maka menyebabkan ianya menjadi gelap, pekat hitam, lalu tertutup. Tu kata Allah Ta'ala. Dia jadi tertutup terus. Hasil daripada apa yang dia buat. Kalla kata Allah, innahum ar-rabbihim yawma idzin mahjubun. Tidak sesekali kerana sesungguhnya mereka itu dari Tuhan mereka itu di hari itu telah tertutup. Ini kata Allah, hari itu dengan Tuhannya akan tertutup. Maksud dia tak boleh jumpa, dia tak akan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti, ya. Yang mana disebutkan ahli neraka ini ada 3 azab psikologinya. Azab secara psikologi yang akan dihadapi oleh ahli neraka ada 3 jenis. Iaitu dia kata, pertama, dia akan menyesal. Menyesal yang berpanjangan. Ahli neraka, azab yang paling berat yang akan dia rasai di neraka nanti, menyesal yang berpanjangan. Tapi menyesal ini, menyesal yang tak boleh nak patah balik dah. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita menyesal daripada hari ini atas segala perbuatan kejahatan yang pernah kita buat. Ataupun yang sedang kita buat. Ataupun yang tengah-tengah duk buat ni. Ataupun yang baru duk cadang nak pergi buat. Allah Ta'ala suruh kita minta ampun dan menyesal sungguh-sungguh. Kerana tumpang ada masa. Menyesallah. Jangan sampai tak ada masa. Nak menyesal pun dah tak guna. Tak boleh dah. Dan keadaan azab psikologi yang akan dihadapi oleh penghuni neraka, iaitu penyesalan yang berpanjangan. Orang kata menyesal sampai mati, ya. Tetapi di dalam neraka dia tak mati. Penyesalan berpanjangan ini menyebabkan koyak rabak hati dia. Dan itu yang pertama. Yang mana yang kedua itu dia diketawakan oleh penghuni syurga. Azab psikologi yang kedua yang akan dihadapi. Ini semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang akan dihadapi oleh ahli neraka. Iaitu mereka akan diketawakan oleh penghuni syurga. Gelak kat mereka. Allah. Kalau kita lah ni orang gelak dekat kita. Orang tengok kita jatuh, orang gelak. Orang tengok kita sumbang. Orang tengok kita cacat. Orang tengok kita celah, orang gelak. Apa rasa? Sedih kan? Apabila kita diketawakan. Orang tengok kita ditimpa musibah, orang gelak. Orang tepuk tangan, orang kata padam muka. Apa rasa? Sedih sangat. Dan ahli neraka itu akan diketawakan oleh ahli syurga. Itu yang dikatakan azab psikologi yang akan dihadapi oleh ahli neraka. Okey. Apa dia? Yang ketiga yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Maka kata Allah, yang ketiga dihijabkan oleh Allah Ta'ala. Ni yang kita baca ayat tadi tu. Yang Allah Ta'ala sebut. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. La mahjubun daripada perkataan hijab. Ingat Allah Ta'ala kata hari tu di akhirat nanti mereka dan Tuhan mereka akan tertutup. Apa maksud dia? Allah Ta'ala tak memandang. Allah Ta'ala tak mencakap. Allah Ta'ala tak mempeduli. Bayangkan Yaumiddin ni adalah hari agama. Kita akan kembali kepada satu hari, hari akhirat, yang mana kita tahu Maliki, ada raja dia. Kita pergi ke satu negeri yang raja dia tak mau pandang. Raja dia tak mau tengok, tak mau ambil tahu. Lemparkan dia ke dalam neraka. Azabkan dia sekian-sekian lama. Aku tak mau tengok dia. Jangan bawa mai, jangan bagi dia bercakap dengan aku. Jangan bawa mai tunjuk dia dekat aku. Sebab rahmat aku itu luas. Allah Ta'ala hijab terus. Bukan saja terhijab dengan Allah. Bahkan kita juga terhijab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'iyadzubillah. Minta lindung daripada Allah. Jangan sampai kita jadi sedemikian rupa. Dihijab terus. Kalau kita pergi tempat tu, kalau tuan rumah tak mau pandang pun dekat kita. Tak suka pandang, tak suka nak bercakap. Tak boleh duduk kat tempat tu. Kena balik. Ada tempat nak balik. Tapi di akhirat nanti, pada hari agama tu, nak balik pergi mana? Mau tak mau, kena duduk juga. Orang tak suka, orang benci. Dilayan dengan layanan yang amat buruk. Inilah yang dimaksudkan. Hari tu, mereka dan Tuhan mereka akan terhijab.
Hari Tuhan duk mimpi minta tolong dekat orang. Apilah minta tolong kat dia. Cari Allah. Kita kata cari Allah. Dalam keadaan apa cari Allah. Dalam keadaan hati yang getar. Kadang-kadang kita bergetar hati. Apabila masalah terlalu memberat dalam jiwa. Dalam dada. Nak cari siapa? Tak payah cari bomo. Cari Allah dulu. Ya Allah. Aku tahu kau pilih aku untuk menerima ujian ini. Ya Allah. Aku terima ya Allah. Kurniakanlah aku jalan penyelesaian. Kurniakanlah aku kekuatan ya Allah. Cari Allah. Terutama pada waktu sunyi. Bangunlah. Panggillah nama Allah. Allah Maha Pengasih. Dipeluknya kita. Dikasihnya kita insya-Allah. Insya-Allah Allah Maha Baik. Jangan sampai terhijab. Sedih sangat kalau kita kembali di akhirat nanti. Dalam keadaan terhijab. Raja tak mahu tengok muka kita Allah. Allah tu pengasih. Allah pengasih. Rahmat dia tu luas. Apabila Allah Ta'ala tak memandang, apabila tertutup dah perhubungan kita dengan Allah, nak minta kat siapa lagi? Selama ni kita, Ya Allah. Ya Allah. Tapi kalau Allah Ta'ala dah hijab, kita nak minta kat siapa lagi? Tak ada tempat. Dan kata Allah pada ayat seterusnya, Thumma innahum lasalul jahim. Bila dah tuan rumah tak mahu tengok, bila dah raja tak mahu peduli, kemudian sesungguhnya mereka itu akan bergelimang di dalam neraka. Azabnya neraka Allah. Azab sesungguh-sungguh benar. Sakitnya, pedihnya ya Allah. Kita cuba duduk dalam rumah kita. Tutup segala pintu tingkap semua. Tutup semua lampu. Duduk dalam keadaan yang begitu panas. Tengah hari rembang apa jadi. Gelap gelita sorang-sorang. Bukan kena bakar lagi. Baru bahang matahari yang jauh berjuta-juta batu. Berjuta-juta kilometer daripada kita. Kita akan jadi macam mana? Apatah lagi dalam bahan bakar neraka. Pasal apa? Pasal Tuhan dia tak mahu peduli dah. Ya pasal lah kat hampa. Aku dah habak dah kat hampa tapi hampa tak mahu dengar. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dia akan katakan, inilah yang tempat yang kamu dustakan dulu. Inilah tempat yang kamu dustakan dulu. Aku dah cerita banyak. Setiap ayat dalam Al-Quran, setiap hadis qudsi, setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun aku ceritakan tentang azab hari kiamat, azab kubur, azab neraka. Aku ceritakan. Tapi hampa baca. Cuma tak mau ambil percaya. Pasal apa dia kata kita baca tapi tak mau percaya? Duk buat juga. Hang tak takut ke? Takut jugalah. Tapi pasal apa buat? Dah rasa ingat kita boleh bertaubat. Bimbang tak sempat. Bimbang tak sempat bertaubat. Takut nak kembali pada Allah. Dalam keadaan tuan rumah benci kepada tetamu. Ya Allah. Jangan benci kami ya Allah. Pandanglah kami. Pandanglah kami dengan pandangan-pandangan rahmat. Mudah-mudahan kita terpilih bersama-sama ya Allah. Takutnya. Takut mati. Sakit azab. Sakaratul maut. Takut azab kubur. Takut azab mahsyar. Takut ya Allah. Takut sesungguh-sungguh benar. Dengan ketakutan yang tak boleh kita nak gambarkan dengan kata-kata. Allahu Akbar. Maaf sekali. Dan mudah-mudahan kita semua akan terhindar daripada sifat yang Allah Ta'ala sebut sini. Apa dia? Sifat kadzaba. Sifat mendustakan Allah. Mendustakan agama. Mendustakan hari akhirat. Mudah-mudahan. Jadi semoga ilmu yang kita perolehi sedikit hari ini dapat memberi kesan kepada hati kita. Dan menambahkan lagi ketaatan kita kepada Allah. Biar sedikit janji berkekalan. Sama-sama kita buat. Kita berjanji. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, andainya di akhirat nanti kita dapat bertemu, maka kita nak bertemu dalam surga, dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang beriman, masuk ke surga bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah Taala, wallahu alam. Kita akan sambung pada minggu depan. Kalau Allah takdirkan kita masih lagi hidup,
Nah, Allah Ta'ala rezekikan hari ni no. Mati begitu segera kan? Mati begitu cepat. Dalam kita sambil berbicara, bersuara wajah begini, dengar-dengar. Dah, tak ada Allah. Ha? Rasa sedih sangat-sangat. Ha? Wallahu a'lamu bisawab. Jadi hari ini merupakan hari terakhir kita di dalam bulan 12 atau bulan Zulhijjah. Ha? Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah Taala sebut bulan di sisi Allah ada 12. Ha? Bulan di sisi Allah ada 12. Selain daripada bulan Ramadan yang paling Allah kasihi, Allah Ta'ala juga mengasihi bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Kerana bulan Muharram adalah di antara bulan-bulan yang diharamkan melakukan peperangan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut bulan-bulan Muharram ada 4. Yang mana 3 itu disusun secara berdekatan. Allah Ta'ala sebut apa dia? Zulqi'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ini disebut sebagai bulan-bulan haram. Satu lagi yang agak terpisah iaitu bulan Rejab. Kenapa? Pada 4 bulan ini yang Allah Ta'ala sebut, bulan-bulan Muharram ini, maka dicadangkan kita untuk membersihkan hati yang kotor dan sakit. Bagaimanakah cara untuk membersihkan hati kotor dan sakit ini? Iaitu dengan cara kita perbanyakkan berpuasa. Dengan berpuasa, kita dapat membersihkan hati. Dengan berpuasa, kita juga dapat menyihatkan tubuh badan. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita tahu, kita bakal meraihkan tahun baru. Raih dengan cara mana? Raih dengan cara kita. Bukan dengan bunga api bersorak sore, bukan. Dengan mensyukuri nikmat Allah. Okey, baca doa tahun baru. Kata orang-orang Wahabi, mana ada doa tahun baru Nabi tak pernah baca? Memang Nabi tak pernah baca. Tapi ulama buat. Mimocon Nabi tak pernah main, tapi orang pakat mimocon awak boleh. Ketupat Nabi tak pernah buat, tapi kita buat ketupat. Pasal apa boleh? Asalkan tentang kebaikan beragama, petikailah tentang bid'ah yang tidaknya. Orang buat baca Yasin. Mana ada orang buat baca Yasin nak sambut tahun baru? Kita buat dengan sebab apa? Tanda kesyukuran kalau Allah Ta'ala simpan. Kalau hari ini ada peluang Allah Ta'ala simpan kita sampai maghrib sekali lagi. Boleh. Boleh kita buat bakat, baca doa tahun baru. Atau mungkin boleh kita wujudkan satu Google Meet. Ajak kawan-kawan 2-3 orang main petang ni kita baca doa tahun baru. Kita baca sama-sama doa tahun baru. Kita sembahyang maghrib. Kemudian kita raikan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Doa akhir tahun dibaca ketika mana dekat-dekat nak masuk maghrib. Iaitu pada jam lebih kurang pukul 7 petang. Kita boleh baca. Dan doa awal tahun kita boleh baca selepas solat maghrib. Selepas solat maghrib. Itu sebaik-baiknya kita boleh baca selepas kita buat solat sunat ba'diyah maghrib. Kemudian apa yang elok kita lakukan lagi? Kita disunatkan berpuasa. Kan Nabi puasa, disebut Nabi berpuasa pada awal-awal bulan di antara bulan-bulan hijrah. Kan Nabi akan berpuasa. Jadi bolehlah kita ambil untuk berpuasa. Kalau ada yang puasa hari ni apa? Puasa hari ni puasa sunat. Sunat Khamis lah, sunat Isnin lah. Sebab Nabi ni dia suka ambil di antara puasa di awal-awal bulan, tengah bulan. Hebat Rasulullah ni. Amalan Rasulullah ni cukup hebat. Dan di antara lagi, apa ada di dalam bulan Muharram ini, adanya Ashura. Sebab Nabi pernah sebut, seafdol puasa selain daripada puasa Ramadan, adalah puasa Ashura. Dan kata setengah ulama', ada satu lagi Nabi kata, seafdol puasa selain daripada puasa Ramadan, adalah puasa Arafah. Maka bagi pengikut Nabi Musa, mereka mengatakan Ashura. Bagi pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan Arafah. Maka kita keseluruhannya mengikut kedua-duanya, iaitu berpuasa Arafah dan berpuasa Ashura adalah seafdol puasa selepas daripada puasa Ramadan. Maka kita boleh rebutlah di antara puasa-puasa yang
Mana yang Nabi kata, Nabi ni dia teruja. Bila masuk Muharram dia teruja. Nak sambut Asyuranya. Bukan Asyura dengan bubuknya. Tetapi Asyura dengan berpuasa. Okey. Kalaulah kita, adakah bid'ah kita buat bubuk tu? Yang bid'ahnya buat bubuk tu bukan berdosa pun. Sebab kita bersedekah. Dapat pahala sedekah. No? Katalah kita buat bubuk Asyura. Kemudian kita agihkan. Itu sedekah dia. Adakah sedekah tu bid'ah? Dah. Tambah kita sedekah benda makan. No? Lagi banyak dapat pahala. No? Allah. Kita cuba rebut. Kita rebut kebaikan ini sebaik mungkin. Baik. Wallahu'alamu bisawab. Baik, ada apa-apa soalan? Saya buka. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Sarima. Soalan saya ni agak peribadi sikit lah. Tapi InsyaAllah. saya InsyaAllah. mau semua kawan-kawan pun dengar agar kita tak terjebak dengan benda-benda macam ni. Baik, baik. InsyaAllah. Macam saya ni lah dah sakit macam-macam kan. Habis tu ada hamba Allah tu mengaku sendiri sebab dia dah bertaubat lah ni. Dia mengaku yang dia pernah sihirkan saya atas permintaan seseorang. Macam Ustazah tahulah, saya kan macam-macam. Sakit tu, sakit ni. Macam-macam perubatan sejak berbelas tahun lah. Lepas tu, hamba Allah yang buat ni, dia sendiri mengaku sebab dia kata dia yang dulu pengamal sihir. Dia buat atas permintaan seseorang. Kemudian, sihirkan adik saya. Sampai tak boleh pergi kerja dan kena buang. Kemudian, si pesihir ni sekarang dah bertaubat, Ustazah. Dia cerita semua kebenaran dan dia minta ampun pada saya. Apa-apa yang dia buat sejak dahulu sampai sekarang. Dia kata tu pun semua atas permintaan orang. Kemudian dia kata lagi, sedangkan Nabi ampunkan umat, takkan saya tak boleh ampun. Tapi bagi saya tak dapat nak ampun dan tak dapat nak terima lagi, Ustazah, sebab atas perbuatan apa yang dah saya alami sejak anak saya kecil sampai dah besar ni. Saya sentiasa minta pada Allah, tunjuk kebenaran. Alhamdulillah. Allah beri kebenaran. Dan adik saya sakit teruk, Ustazah. Ustazah pun tahu, saya pernah cerita kat Ustazah. Masa PKP tahun lepas. Sampai kena buang kerja. Tiba-tiba, Alhamdulillah, penyihir ni dah bertobat. Dia kata dia nak buang semua benda-benda ni. Dia dah pergi umrah, dia pergi haji, dia bertobat. Dan dia cerita siapa yang suruh. Tapi, macam mana Ustazah? Penerimaan saya. Saya tak dapat nak ampunkan orang tu, ya Allah. Sebab dengan apa yang dia buat. Dan saya harap sahabat-sahabat yang dengar, tolong bagi pendapat pada saya juga. Dan tolong jangan amalkan benda-benda macam ni. Sebab dia merosakkan. Saya mohon pada Ustazah, apa tindakan saya? Sedangkan si pengamal sihir itu mengaku dia minta ampun. Dia keulang lagi, dia cakap, Nabi ampunkan umat, takkan tak boleh ampunkan apa yang dia dah buat. Ustazah pun tahu kan perasaan saya macam mana kalau Ustazah buat lah ni. Dan saya bersyukur pada Allah sebab Allah tunjuk kebenaran. Walaupun lambat saya dapat tahu. Tapi saya tak boleh terima, Ustazah. Mohon pencerahan, Ustazah. Baik. Terima kasih Kak Sarima. Satu perkongsian yang sungguh menyayat hati. Sedih, sedih. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul, Allah. Saya kata Kak Sarima ni orang yang hebat. Hanya orang yang hebat saja diuji dengan ujian yang hebat. Penderitaan demi penderitaan, jiwa dan raga, keharmonian rumah tangga, kebahagiaan kehidupan digugat. Dicari, disihir, Allah, 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 hebatnya. Apabila dipohon maaf dengan begitu mudah, minta dimaafkan dengan alasan Nabi pun maafkan umat. Ya benar. Nabi mempunyai satu sifat yang paling terpuji, memaafkan.
Dalam diri kita ada sifat yang terkeji. Sukar memaafkan. Sukar memaafkan. Ya Allah, Rasulullah itu adalah kekasihmu. Seperti mana kau didik hati kekasihmu, kau didiklah hati kami untuk memaafkan. Kak Sarimah yang saya kasihi dan saya sayangi. Maafkanlah dia. InsyaAllah, maghfirah Allah luas sangat untuk Kak Sarimah. Maafkanlah dia. Allah Ta'ala maha menerima taubat. Saya tahu sukar siapa saya untuk berkata-kata sedemikian kerana saya tak rasa seperti Kak Sarimah rasa. Tapi saya cukup rasa berat dengan penderitaan yang Kak Sarimah harumi. Tapi maafkanlah dia ya Allah. Kak Sarimah akan dapat pahala segunung Uhud. Segunung Uhud yang memohon untuk duduk dalam syurga bersama dengan Allah. Di sebalik kemaafan yang Kak Sarimah ulurkan kepadanya, Allah Ta'ala akan kurniakan pahala segunung Uhud yang akan duduk dalam syurga, insyaAllah Kak Sarimah. Maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Itu yang boleh saya bagi. Saya tahu penderitaan Kak. Kita bukan kenal setahun, beberapa tahun hampir kita berkenalan. Saya pun dah kasih pada Kak. Macam kakak saya sendiri. Kita berkongsi suka dan duka. Kita berkenalan sebab tu siapa-siapa tak kenal saya dulu. Tapi maafkanlah dia Kak. Kerana Allah dan juga Rasul. Itu saja yang boleh saya bagi pendapat. Nah, maafkanlah dia Kak. Itu saja. Mohon ampun Kak. Saya tak boleh nak kata lebih-lebih. Saya tak layak sebab saya tak duduk di tempat Kak. Beratnya Kakak menanggung penderitaan. Yang mana saya sendiri pernah saksikan penderitaan yang Kak arungi. Hebat Kak Nina. Hebat. Di antara sahabat saya yang paling hebat adalah Kak. Terima kasih Kak. Mohon maaf Kak. Mohon maaf banyak-banyak. Doakan untuk saya Kak. Wallahualam. Maaf Kak Nah. Okay, soalan lain. Ada sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik. Sedih nak. Berkongsi suka duka. Itulah sahabat sejati. Dia sakit, kita sakit. Dia bahagia, kita bahagia. Itulah ukhuwah muslimah. Allah, Allah, Allah. Okey Ustazah, insyaAllah ada satu soalan daripada seorang sahabat berkenaan dengan syair ataupun zikir yang kita selalu alunkan, iaitu Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu. Okey, dalam petikan ni kan dia ada tanya, dia kata lagu ataupun syair ini adalah haram kerana bercampur batil dan syirik. Di dalamnya ada kesesatan agama Nur Muhammad, mengangkat Nabi sebagai Tuhan, ajaran Majusi dan Syiah Hasbi Rabbi, dia kata telah diharamkan oleh Jakim dan sudah semestinya syair ini tidak wujud dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Nur itu asalnya dari Majusi, iaitu Tuhan Majusi. Mereka mengubah menjadi Nur Muhammad agar kelihatan Islamik. Majusi ada pada nur ataupun cahaya Allah. Dan dia kata golongan Sufiyah musyrikin percaya Muhammad diciptakan daripada nur
bukan lahir hasil perkahwinan Abdullah dan juga Aminah. Nur Muhammad itu makhluk terawal dicipta. Ini batil. Segolongan sufiah lain mempercayai bahawa Nur Muhammad bermakna Muhammad itu nur, iaitu Muhammad itu adalah Allah. Ia kufur dan sangat-sangat dahsyat. Jadi kan dia minta petikan ni kan dia minta ustazah bagi pencerahan, sebab dia kata selalu kan kita baca ataupun kita selalu alunkan zikir ni kan, dia kata minta pencerahan dah sebab selalu kan kita bacakan ataupun kita alunkan zikir ni. Itu saja ustazah. Okey, baik. Terima kasih Ji. No. Ini satu ujian ke atas iman, ujian yang amat berat. Apabila zikir yang mulia ini dia dikatakan sebagai satu syirik. Walhal ujian kita ke atas Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lebih daripada kita mentuhankan Allah Taala. Allah tetap yang unggul, Allah tetap yang teratas. Menerima hati Muhammad itu adalah kekasihnya, nur ataupun disebut cahaya. Kan Allah Ta'ala sebut Muhammad itu kazujaj, seperti kaca. Cahaya atas cahaya. Nur ala nur, cahaya dalam cahaya. Sampai Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, siapa yang beriman dengan Allah, hendaklah dia beriman dengan Rasulnya. Kalau beriman dengan Allah tetapi tidak dengan Muhammad, tak sah imannya. Tak diterima imannya, belum dinamakan Islamnya lagi. Maka pensyair-pensyair, pencinta-pencinta Allah Subhanahu wa taala, pencinta-pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun mencipta syair hasbi rabbi jallallah. Cukuplah bagiku Allah sebagai Tuhanku. Cukuplah Tuhanku Allah. Lebih kurang begitulah maknanya. Hasbi rabbi jallallah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada siapa lain dah di dalam hatiku melainkan Allah. Kemudian barulah didatangkan Nur Muhammad sallallahu. Nur itu cahaya. Ya, apa maksud cahaya di dalam syair Hasbi Rabbi ini? Cahaya itu petunjuk hudan yang dibawa datang kepada kita. Jikalau tanpa nur cahaya yang dibawa datang kepada kita melalui hadis yang kita baca, melalui Al-Quran yang Rasulullah sampaikan kepada kita, Al-Quran itu adalah nur. Itu juga cahaya. Kalau Rasulullah tak bawa, kalau Rasulullah sembunyi, saya tak sampai benda tu, maka dibawa datang. Itu disebutkan Nur Muhammad. Bukan kita dakwa Nabi itu dijadikan daripada nur. Kita pun tahu, bapa dia siapa. Kita sebut keturunan dia. Sampai berapa? 10-11 keturunan kita sebut. Sebab kita pun menerima dia adalah datang hasil daripada perkahwinan dua sepasang lelaki dan perempuan, Abdullah dan Aminah. Hati kita tak terima, tak kata dia datang daripada nur. Bukan kita beriktikad sedemikian, maka kenapakah itu menjadi sesat? Yang menyesatkan apabila iktikad kita mengatakan dia itu jadikan pada nur. Yang kita tahu yang dijadikan daripada nur adalah malaikat. Pada kalimah yang awal, hasbi rabbi jallallah. Ini adalah zikir ataupun syair puji-pujian kepada Allah yang dibuat oleh wali Allah. Wali Allah. Bila mai sampai kepada zaman kita, ini dipertikaikan. Kata kita hidup zaman fitnah. Takutnya ya Allah, pada zikir-zikir yang mendekatkan kami kepada Allah, tiba-tiba dikatakan syirik. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah bagiku sebagai Tuhan. Kenapa syirik? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada siapa dah di hatiku melainkan Allah. Kenapa itu dikatakan syirik Allah? Nur Muhammad, hadis yang Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah. Kami terima, kita dapat di tangan kita. Inilah nurnya. Al-Quran dan hadis itulah nurnya. Memang zikir ni tak terdapat dalam Al-Quran, tak terdapat dalam Al-Hadis. Termasuklah selawat yang kita baca macam-macam selawat. Tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis. Tapi dibuat oleh ulama dan juga para wali-wali Allah.
Allah, letaklah hati kami ini atas jalanmu. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, letaklah kami di atas jalanmu, ya Allah. Saya takut, Ji. Saya takut. Saya takut kita terpesong. Beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ha? Ini pendapat yang mampu saya bagi. Ha? Cuba dalami. Jangan baca. Ini puak-puak Mu'tazilah. Puak-puak Wahabi. Puak-puak Syiah. Yang cuba memporak-porandakan ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini beriman pada Allah. Dengan Al-Quran. Beriman kepada Rasul. Dengan hadisnya. Kita juga kena cari ulama' dan juga qiyas. Ahli sunnah wal jamaah. Itu kita. Kalau tak ada ulama', mana nak main hadis dengan Al-Quran? Kita bukan nak boleh dapat terus daripada Jibril. Kita bukan mengadap dengan Rasulullah. Melalui ulama' lah kita dapat benda macam ni. Ha? Jadi kalau kata ulama' nak tolak, ahli sunnah wal jamaah ni dia tak tolak ulama'. Ha? Dan kita tahu ulama' kita sebab tu kita bersanad. Ha? Sanad kita terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup zaman fitnah, na'udzubillah. Ni kata makin belajar, makin besar fitnah dia. Makin kita belajar, makin besar fitnah dia. Ya Allah, takut sangat zina. Saya takut sangat. Rasulullah kata kita hidup zaman ni. Kita kena jaga-jaga, berhati-hati, insyaAllah. Nampak yang tersilap, cepat-cepat bagi teguran. Terima kasih, Ji. Okay, Terima kasih. sama-sama. Moga-moga sahabat yang bertanyakan soalan boleh faham. Dan buat Kak Sarimah, Ji doakan moga Kak Sarimah terus kuat, terus tenang. Kebahagiaan dunia dan akhirat milik Kak Sarimah, insyaAllah. Amin, amin. Amin, ya Allah. Sama-sama sahabat semua doakan untuk Kak kita ni, Allah Ta'ala beri kekuatan pada dia untuk memaafkan Kak, InsyaAllah, insyaAllah. Surga buatmu, insyaAllah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Mak Ngah. Silakan, Ya. Mak Ngah. Maknanya ada 10 amalan dalam bulan Muharram. Di mana ada di antaranya memang diamal. Ada di antaranya yang masih lagi keliru ataupun nak mengamalnya tu tak berapa nak faham. Sama dia kata memang mandi sunat lah, dia kata. Okey. Mandi Kedua. sunat. Okey, Mak Ngah sebut satu-satu. Mandi sunat bulan Muharram. Tak ada. Okey, saya bagi tahu tak ada. Tak ada Tak ada. Hmm. Kedua, Berpuasa, ya ada. Sangat-sangat disarankan. bersedekah, Bersedekah, ya betul. sembahyang sunat 4 rakaat tu bila? Yang tu tak ada. Yang tu tak ada lah. Sebenarnya sunat Muharram tak ada, Mak Ngah. Tak ada. Okey. Membaca suratul Ikhlas 1000 kali. Yang tu dibuat oleh para aulia. 1000 kali ni bukan kata bulan Muharram, buat tiap-tiap hari. Okey. Membaca surah Al-Infitar. Surah Iftar. Ya, baik. Berapa Bila kali? tu? Bila tu? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Menyapu kepala anak yatim. Okey, menyapu kepala anak yatim ni sepanjang masa. Setiap saat. Tak kira bulan apa pun. Okey. Membaca doa Asyura memang apa nama kita baca tadi kan? Ya. Muharram. Ya. Doa Asyura. Doa Asyura. Ya. Doa Kemudian tu pun bukannya yang Rasulullah buat. Tak pun. jadi kita boleh buat lah. Ya, boleh. Doa surah Al-Kahfi ayat 10. Tak ada. Dia suruh kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. Setiap hari jadikan amalan. Setiap hari selepas subuh dan selepas maghrib. Jadikan amalan
terlepas daripada fitnah Dajjal. Tapi dia tak kata bulan Muharram. Tak. Orang. Ha? Ya. Jadi makna amalkan yang ringan-ringan je lah. Yang berat tu Ya. maklum lah. Okey, makna berpuasa, bersedekah, baca surah Ikhlas sehari 20 kali. Itu nasihat daripada para wali. 20 kali. 20 kali sehari. Okey, kemudian baca surah Kahfi, nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ayat 1 hingga 10, petang itu juga. Jadi itu mandi sunat tu tak adanya. Makna. Okey, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okey, terima kasih Mak Ngah atas perkongsian. Terima kasih Ustazah. Inilah amalan Mak Ngah sendirian yang dapat yang baca-baca daripada ada kitab dan sebagainya lah Ustazah. Ya, baik. Kalau yang salah tu minta ampun lah. Minta ampun pada Allah, no? Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya sudah dulu dengan satu lafaz selamat menyambut tahun baru. Mudah-mudahan kita bukalah tahun baru kita, tahun baru Hijrah ini dengan satu lembaran yang lebih baik daripada tahun lalu, dan mudah-mudahan lembaran Hijrah ini membawa sinar yang lebih menyinar dalam kehidupan kita untuk menerusi kehidupan sebagai hamba Allah yang Muslim. Lagi sejati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan halalan tayyiban وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna